Teori pembangunan dunia ketiga telah membahaskan isu ekonomi, sosial, dan politik di negara-negara membangun. Michael P. Todaro pada tahun 1977 telah mendefinisikan bahawa pembangunan sebagai satu proses pembentukan dan penyesuaian sistem ekonomi dan sosial. Pembangunan mengajukan pada upaya untuk mencapai kemajuan dan perubahan, meskipun maknanya bervariasi. Negara-negara seperti di Afrika, Asia, dan Amerika Latin sering disebut sebagai dunia ketiga yang tidak termasuk kepada negara maju atau sosialis. Teori ini menekankan perubahan dan respon terhadap perubahan dari pertumbuhan ekonomi hingga nilai-nilai individu yang mendukung kemajuan kehidupan yang lebih baik. Sekarang saya akan menyambungkan bahagian latar belakang. Negara dunia ketiga juga dikenali sebagai negara membangun. Terdapat banyak negara membangun seperti Malaysia, Indonesia, Thailand dan sebagainya. Malaysia terdiri daripada 13 negeri dan 3 wilayah persekutuan. Malaysia adalah sebuah negara di Asia Tenggara dengan sistem pemerintahan raja berlembagaan. Malaysia terbagi kepada dua bahagian utama yang terpisah oleh Laut Cina Selatan, iaitu Semenanjung Malaysia yang terletak di utara dan bersebelahan dengan Thailand dan Singapura di selatan, dan Malaysia Timur terletak di timur dan bersebelahan dengan Brunei di utara dan Indonesia di selatan. Kuala Lumpur ialah ibu kota negara Malaysia dan Putrajaya adalah pusat pemerintahan negara. Malaysia juga dikenali sebagai Semenanjung Malaysia. Negeri Johor pada masa itu menjadi pusat perdagangan utama di Asia Tenggara dan menjadi hubungan ekonomi untuk peniaga India dan China. Pada 31 Ogos 1957, Malaysia ialah sebuah persekutuan Malaya yang terdiri daripada 11 negeri di Semenanjung Melayu dan telah merdeka dari pemerintahan British. Sabah dan Sarawak kemudian menyertai Malaya pada tahun 1963 dan ia dikenali sebagai Persekutuan Malaya. Sehingga kini, Malaysia masih mempunyai demokrasi berparlimen dan raja berlembagaan yang di Bukan Agung dipilih setiap 5 tahun oleh Majlis Raja-Raja Melayu yang dianggotai oleh Sultan yang memerintah semua 9 negeri beraja negara. Penduduk Malaysia terbahagi kepada 4 kaum utama, iaitu kaum Melayu, Cina, India dan Bumi Putera Borneo. Manakala Islam, Buddha, Kristian, Hindu dan Syiah adalah agama lain yang dianuti oleh rakyat Malaysia. Masyarakat Malaysia adalah berbilang kaum dan agama atau juga dikenali sebagai masyarakat majmuk berdasarkan demografinya. Walaupun Malaysia merupakan negara yang sedang membangun, tetapi masih menghadapi berbagai isu dan masalah dari segi faktor ekonomi, sosial, politik dan lain-lain. Antara isu dan masalah yang dihadapi oleh Malaysia dari aspek ekonomi adalah inflasi. Negara Malaysia mengalami inflasi yang serius pada beberapa tahun kebelakangan ini. Oleh itu, masalah ini menyebabkan taraf hidup penduduk Malaysia menurun. Selain itu, berbagai isu dan masalah dari aspek sosial adalah kadar kemiskinan meningkat. Pada masa ini, banyak kes kemiskinan berlaku di Malaysia dan juga dilaporkan di dalam berita. Kes kemiskinan terutama berlaku di kawasan luar bandar, tetapi juga berlaku di kawasan bandar seperti Kuala Lumpur. Kadar kemiskinan meningkat juga akan meningkatkan kes jenayah, seperti pencurian, penipuan kewangan, perombakan dan sebagainya. Malaysia telah mengalami beberapa isu dan masalah dari segi ekonomi dan sosial, yaitu isu inflasi dan isu kemiskinan. Inflasi akan memberikan kesan kepada menyusul nilai ringgit Malaysia. Hal ini akan mengakibatkan kenaikan harga impor barangan dan perkhidmatan. Apabila harga meningkat, pengguna terpaksa membelanjakan lebih banyak wang untuk membeli jumlah barangan dan perkhidmatan yang pada harga yang lebih tinggi. Oleh itu, ini akan menyebabkan taraf hidup mereka menurun. Selain itu, inflasi telah mempengaruhi isi rumah yang berpendapatan rendah secara tidak seimbang. Hal ini disebabkan oleh pendapatan tidak seiring dengan inflasi akan menyebabkan kuasa beli dan kuasa perbelanjaan isi rumah menurun. Pergolakan di Ukraina dan Rusia telah menyebabkan penurunan makanan-makanan global dan menjadi menantang untuk memenuhi permintaan bekalan makanan global. Permintaan yang semakin pesat di pasaran mendorong peningkatan harga barangan dan perkhidmatan. Bagi isu kemiskinan di Malaysia, kemiskinan telah membawa kepada pendidikan yang lemah dan kadar jenayah yang lebih tinggi. Terdapat beberapa sebab kemiskinan menjejaskan pendidikan seperti halangan kewangan, kekurangan akses kepada program pembangunan awal kanak-kanak dan jurang pendidikan. Bagi isu halangan kewangan, keluarga yang mengalami masalah kemiskinan mungkin tidak mampu untuk membayar kos berkaitan pendidikan seperti kos tuition,
pakaian sekolah, kos buku tes, dan kos pengangkutan. Akibatnya, kanak-kanak mungkin memilih kecicilan sekolah disebabkan oleh masalah keuangan. Bagi kekurangan peluang untuk kanak-kanak keluarga miskin menyertai program pembangunan awal kanak-kanak juga menjejaskan tahap pendidikan mereka. Kekurangan pendidikan awal dalam kehidupan mereka boleh menunjukkan cabaran untuk perkembangan akademis seterusnya dan kegagalan untuk bersaing dengan pencapaian pendidikan. Selain itu, kemiskinan juga menyebabkan jurang pendidikan. Kanak-kanak daripada keluarga miskin mempunyai peluang yang terhad untuk mendapat pendidikan berkualiti berbanding dengan keluarga kaya. Hal ini akan mengakibatkan tahap pendidikan mereka yang lebih rendah dan peluang pekerjaan pada masa hadapan mereka yang terhad. Di samping itu, kemiskinan juga membawa kepada kadar jenayah yang lebih tinggi. Ketidaksamaan pendapatan menyebabkan jurang antara kaya dan miskin dalam masyarakat semakin meluas. Sebagai contoh, golongan miskin sentiasa dipandang rendah dan diskriminasikan dalam masyarakat. Oleh itu, mereka melakukan aktiviti jenayah sebagai satu bentuk protes. Golongan miskin mengambil diri dengan jenayah disebabkan oleh kekurangan keperluan asas. Golongan miskin tidak dapat memenuhi keperluan asas mereka kerana masalah gaji yang rendah dan masalah pengangguran. Oleh itu, mereka akan memuaskan hati mereka dengan melakukan jenayah. Kemiskinan boleh membawa kepada keganasan masyarakat. Kawasan yang mempunyai kadar kemiskinan yang lebih tinggi juga berkemungkinan mengalami masalah keganasan masyarakat yang lebih tinggi. Hal ini kerana individu yang menghadapi tekanan dan cabaran dalam kemiskinan mungkin beralih kepada darah dan alkohol untuk melarikan diri daripada masalah kemiskinan. Okey, sekarang saya akan meneruskan dengan teori untuk menyelesaikan isu dan masalah. Isu dan masalah yang dinyatakan oleh Lim Jai ialah isu inflasi dan kemiskinan. Dan hari ini saya juga akan membentangkan sebabnya saya memilih teori tersebut. So, saya telah memilih dua teori untuk menyelesaikan isu dan masalah. Pertama ialah teori pemodenan Rostand. Teori ini menekankan evolusi linear pembangunan ekonomi melalui 5 peringkat dengan penekanan pada pelaburan ekonomi sebagai kunci utama pertumbuhan. Rostand percaya bahawa pelaburan dan pertumbuhan ekonomi dapat mengatasi inflasi dan kemiskinan, menyumbang pada penurunan kemiskinan dan pembiayaan untuk pembangunan pendidikan yang lebih baik. Kedua, teori kebergantungan. Sebaliknya, teori ini menyoroti ketidaksertaan dalam hubungan antara negara maju dan berkembang. Teori ini menekankan perlunya pemecahan hubungan kebergantungan untuk mencapai pembangunan yang efektif. Dengan mengurangkan kebergantungan ekonomi pada negara maju, negara berkembang dapat mengenali sumber daya dan kebijakan mereka sendiri, mengatasi tekanan inflasi dan memberi peluang pendidikan yang lebih baik. Secara ringkasnya, kedua-dua teori ini memberi wawasan yang berbeza dalam menangani isu-isu kompleks inflasi, kemiskinan serta pendidikan dalam konteks negara berkembang dengan masing-masing menyoroti elemen penting pembangunan ekonomi dan sosial. 5.0 Cara teori berkenaan dapat membantu menyelesaikan isu dan masalah. Pembangunan ekonomi dan sosial di negara sedang berbangun sering menghadapi pelbagai halangan seperti isu inflasi dan isu kemiskinan dalam bidang pendidikan. Pihak kerajaan telah menggunakan dua teori untuk mengatasi masalah, iaitu teori pemodenan Rostand dan kebergantungan. Dalam isu inflasi, pengkaji telah menggunakan dua teori untuk menyelesaikan masalah, iaitu teori pemodenan Rostand dan teori kebergantungan. Dalam teori ini, negara berkembang dianggap bergantung pada negara maju dalam berbagai cara, termasuk dalam bidang ekonomi. Pada tahap ketumbuhan pertama, pelaburan di sektor penting meningkat dan menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Untuk menangani ekspansi, kerajaan Malaysia boleh menggunakan dasar pelaburan yang bijak. Dalam bidang yang mempunyai kesan besar terhadap ekonomi, mereka boleh mendorong pelaburan dalam perniagaan teknologi dengan
insentif fiskal dan tidak fiskal. Sebagai contoh, Malaysia boleh menentukan bidang penting seperti teknologi yang mempunyai peluang besar untuk berkembang dengan cepat. Pada tahap pertumbuhan yang berkembang pesat melalui kepelbagaian sektor ekonomi, Malaysia boleh merancang kepelbagaian ekonomi mengulangkan kebergantungan pada beberapa industri yang boleh menyebabkan inflasi. Pemerintah mempunyai keupayaan untuk memberi insentif kepada industri yang belum berkembang seperti pertanian. Pada tahap penggunaan berlamai-lamai, masyarakat memiliki daya beli yang tinggi. Dasar fiskal yang bijak untuk mengenali permintaan boleh membantu kerajaan mengawal inflasi. Sebagai contoh, kerajaan mempunyai keupayaan untuk mengawal inflasi dengan memantau tingkat penggunaan dan menggunakan daya fiskal seperti pajak. Selain daripada teori permodenan Lostow, teori kebergantungan dapat memperbagaikan ekonomi, membantu mengulangkan kebergantungan pada beberapa bidang ekonomi. Ini adalah hasil daripada fakta bahawa teori tersebut menekankan betapa pentingnya untuk mengulangkan pergantungan kepada sektor tertentu. Sebagai contoh, Malaysia boleh mengulangkan pergantungan mereka kepada sektor minyak dan gas. Teori kebergantungan mungkin mempunyai keupayaan untuk mengalahkan kawalan yang lebih besar ke atas pelabuhan asing. Ini disebabkan oleh penekanan ke atas keperluan untuk mengawal pelabuhan asing untuk mengelakkan kemasukan bola spekulatif. Sebagai contoh, Malaysia boleh mencegah tekanan inflasi yang tidak diingini dan menyokong pertumbuhan ekonomi yang mampat. Akhir sekali, untuk menangani inflasi adalah penting untuk menggabungkan teori ini dengan pemahaman mendalam terhadap ekonomi. Dalam isu kemiskinan dalam bidang pendidikan, pengkaji telah menggunakan dua teori, iaitu teori permodenan Lostow dan teori kebergantungan untuk mengatasi masalah ini. Hubungan antara negara maju dan berkembang diutamakan dalam teori kebergantungan, di mana negara berkembang dianggap bergantung kepada negara maju dalam pelbagai cara. Untuk menangani masalah kemiskinan pendidikan, pengkaji perlu memahami pergantungan ekonomi. Ini kerana pendidikan sangat bergantung kepada ekonomi global. Sebagai contoh, turun naik harga global boleh memberi kesan yang besar kepada pendapatan Malaysia. Ini boleh menjejaskan bajet pendidikan dan membantukan usaha berterusan untuk membasmi kemiskinan bidang pendidikan. Selain itu, pengkaji perlulah menganalisis ketaksamaan akses terhadap pendidikan. Hal ini demikian kerana perbezaan dalam pembiayaan dan kemudahan pendidikan di antara wilayah boleh dikaitkan dengan perkara yang datang dari luar. Untuk memastikan sumber pendidikan diagihkan dengan lebih adil, kerajaan boleh membuat dasar dengan mengalahkan pelaburan di kawasan yang kurang maju. Di samping itu, pengkaji memperkasakan sistem pendidikan melalui kesinambungan pendidikan. Ini disebabkan bahawa sistem pendidikan mempunyai keupayaan untuk mengalahkan pendidikan bebas dengan menentukan bidang penting. Oleh itu, Malaysia boleh mengurangkan kebergantungan terhadap pendidikan di luar negeri dan meningkatkan keupayaan tempatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualiti tinggi. Melalui teori Lostow pula, pelaburan dalam infrastruktur pendidikan amat penting untuk mengurangkan kandar kemiskinan. Hal ini demikian kerana tahap pertumbuhan ekonomi diikuti dengan pelaburan, kebesaran dalam infrastruktur dan peningkatan kesedaran pendidikan amat penting untuk mengurangkan kemiskinan dalam kalangan rakyat. Hal ini demikian kerana tahap pertumbuhan ekonomi memacu perubahan dan kesedaran daya. Ini dapat mengalahkan penyertaan sekolah dan meningkatkan kualiti pendidikan. Akhir sekali, untuk menangani isu kemiskinan dalam bidang pendidikan adalah penting untuk menggabungkan teori ini dengan pemahaman mendalam tentang sistem pendidikan dalam Malaysia. Setiap langkah dasar perlu dilaksanakan dengan teliti dan disesuaikan dengan keadaan ekonomi dan sosial. Secara kesimpulannya, pembangunan negara melibatkan transformasi ekonomi, sosial dan politik untuk meningkatkan kualiti hidup masyarakatnya. Meskipun Malaysia sedang berkembang, tetapi ia masih menghadapi beberapa masalah. Dalam menerangi isu-isu tersebut, terdapat beberapa teori seperti teori permodenan Lostow dan teori kebergantungan dapat diterapkan. Teori permodenan Lostow telah menetapkan beberapa tahap-tahap pembangunan untuk negara. Malaysia bisa fokus kepada investasi pertanian, pembangunan ekonomi dasar, serta mengatasi ketimpangan pendidikan dengan memperbagikan pendidikan awal kanak-kanak di daerah terpencil. Pada
Berikutnya, perhatian beralih kepada infrastruktur dan teknologi. Pendidikan tinggi menjadikan fokus pertumbuhan ekonomi yang pesat terjadi dengan peningkatan kualitas institusi pendidikan tinggi dan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri. Teori ketergantungan dapat membantukan negara berkembang seperti Malaysia dengan fokus pada kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan kerjasama antarabangsa dalam bidang pendidikan. Penting untuk mengambilkan pendekatan yang komprehensif, memperhitungkan kebutuhan unik dan dinamika sosio-ekonomi negara. Teori-teori ini juga penting untuk mengatasi isu-isu seperti isu inflasi dan isu kemiskinan.